jadi joki gua, simpan lu punya takut mati, Hanat. Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita sambung cerita pasal ni motor 125Z ni kan. Dia bagi aku pump lain lah. Pump lain. Jadinya kita buka pump yang terbarai ni. Kita buka pump tu, kita tukar yang dia bagi tu. Lepas tu dia punya master pump ni, master pump brake belakang lah kan, dia dah jam. Benda ni dia dah jam. Master pump ni dah jam. Dah tak boleh tekan lah. Jadinya aku tukar yang baru. Okay, jadinya hari ni aku tunjuk macam mana kita nak tukar master pump punya pump kit. Dia sebenarnya pump kit ni kan, kita tak payah tukar one set pun boleh. Tak kisahlah brake belakang ke brake depan ke kan, kita tukar dia punya getah je. Tapi kalau yang belakang ni dia agak susah sikit lah kita nak tukar, sebab dia banyak benda kita kena buka. Kalau yang depan senang. Yang depan kita perlu buka lever je. Lepas tu buka getah dia. Tapi nak tunjuk tak best lah, sebab aku belum nak buat yang depan tu. Jadinya cakap-cakap pun tak best juga. Cakap-cakap tak buat, tak best. Kita kalau nak bagi tahu, kalau nak kena cakap je pun tak boleh masuk kepala juga. Jadinya aku hanya mampu bercakap, tak mampu nak menunjuk. Tapi hari ni aku tunjuk yang belah belakang. Okay, kita cerita yang belah belakang, sebab yang belah belakang ni aku tengah nak buat. Jadinya boleh lah cerita. Jadi kita buka. Kita tak payah tengok lah pump ni. Nanti baru kita fikir pasal pump lama ni. Okay, sekarang kan dia dah bagi pump yang baru. Jadinya kita tumpukan perhatian dekat pump yang baru. Pump lama tu abaikan. Tapi yang baru ni tak tahulah dia okey ke, dia tak okey ke. Tapi ni pump original ni. Okay, sekarang kita nak buka master pump ni kan. Okay, master pump ni kalau korang nak buka, dia kan dekat dalam tu, kalau korang buka benda ni, getah ni, korang kelepek dekat dalam tu, dia ada macam seklip tau. Okay, seklip tu, seklip ni dia ada dua jenis. Klip yang bila kita tekan macam ni lah, pakai plier kita tekan, dia akan kuncup. Dia ada lagi satu, bila kita tekan dia akan terbuka. Jadinya klip dia ni yang dekat dalam ni, bila kita tekan dia akan cepit gitu. Biasanya seklip tu kan, kadang-kadang kita masukkan plier dia terbuka macam ni kan. Tapi yang macam ni, yang kat dalam ni dia kena cepit ke dalam. Maknanya benda tu kena kuncup baru kita boleh tarik. Dia bukan macam seklip yang kita tekan dia terbuka macam itu. Dia macam ni ke dalam. Okey, jadinya kalau korang tak ada plier clip yang jenis kita cepit dia ke dalam, korang cari LED motor ke kan. Tak kisahlah LED motor ke apa ke, yang penting benda tu tak besar sangat lah, dia kecil je. Senang kita besar dia macam LED motor lah. Kau nak dibayangkan, kalau macam aku ada buat screwdriver ni. Screwdriver ni aku ada buat. Jadinya macam mana kita masukkan screwdriver dekat dalam satu lubang tu kan, korang pusingkan je macam tu. Nanti dia terkeluar. Sebab biasanya klip yang jenis cengkam ke dalam ni, dia senang keluar. Kalau macam yang depan tu, korang kadang-kadang benda ni korang buka pakai plier pun dia susah nak keluar tau. Korang buat macam gini pun dia senang nak keluar. Aku pun tak tahu, nak cakap ajaran sesat pun tak boleh juga. Mudah macam gini. Nampak dah terkeluar dah. Kan senang kan. Jadinya kita tak payah nak pakai plier. Dia macam mana tau, kita masukkan benda kat dalam ni satu, kita congkel je gitu. Nanti dia, tapi benda ni kita pakai lah. Yang kita tukar cuma dia punya piston, dia punya klip, dia punya spring, dia punya getah. Senang cerita, dia punya batang ni semua kita pakai. Berkarat. Dia punya ni dah berkarat teruk. Dia dah berkarat teruk dalam dia. Tak tahu macam ada gaya nak keluar ni. Tak apa, kita buka dulu hose ni. Kita jangan tengok dulu benda-benda tu. Hose pipe ni pun kita buka dulu. Kita abaikan dia. Dia punya, ya Allah, dia punya air pun karat. Tak tahu berapa lama dia simpan benda ni.
Okay, lepas tu kita keluarkan piston dia. Kita keluarkan piston dia. Okay. Dia biasanya yang berkarat tu kan, belah luar je, belah dalam tu bersih je. Okay, bila dah terkeluar, dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Jadinya benda ni lah yang kita kena tukar. Sebab kadang-kadang dia punya getah ni, macam aku cerita sebelum ni lah kan, dia punya getah ni dah keras, dia tak jadi getah. Jadinya dia dah tak boleh menyekat udara. Okay, dia tak boleh menyekat udara. That's why lah. That's why lah. Aduh, sebab tu lah dia tak boleh bleeding ataupun tak boleh bergerak atas bawah. Okay, okay semua? Did you understand me? Sekejap. Sekarang aku nak basuh benda ni. Benda ni aku tak basuh pakai minyak. Tak semua benda kita boleh basuh pakai minyak. Benda ni aku akan basuh pakai air. Pakai. Okay, sekarang kita nak cerita pasal kita nak tukar bangkit brake belakang dulu Lepas tu baru kita servis benda tu. Okay, nampak? Jadi benda-benda ni lah yang kita akan tukar baru. Okay, kejap aku tunjuk. Kita kena buka dulu, baru boleh tunjuk lah. Okay, jadi kita akan tukar piston ni, kita tukar spring ni, kita tukar getah ni, kita tukar klip, kita tukar wasir. Jadi benda ni lah yang korang kena buang, yang kita buang. Jadinya getah ni pun kita buang. Kita kena buka lah benda ni kan. Benda ni kita kena buka. Jadinya kita carilah spana 12. Spana 12. Tu korang buka benda tu. Getah je pun dah naik hancur lah tu. Plier ni bagus tau, dia boleh adjust ikut kemahuan kita. Lepas tu plier ni dia kuat. Okay, kita buka macam tu. Buka je macam ni. Gaduh pula kucing aku ni pun, nak tunjuk gangster pula dia. Okay, lepas tu kita keluarkan lah benda ni, getah ni kan. Korang buka je getah ni, buang lah. Kita pakai yang hak baru. Okay, ya Allah, berdana bang. Buang benda tu. Dia 10. Dah. Oh boleh. Dia boleh terbuka guys. Tapi terbuka. Dia terbuka macam itu. Jadi kita boleh lah tukar wasir dia Jadi kita akan tukar yang baru. Spring tu. Okay. Jumpy sikit. Macam biasa lah. Kalau tak jumpy, barang tak jadi. Tu kita ambil minyak. Kita letak minyak. Letak minyak kat sini. Tak sikit je, jangan banyak. Tu kita masukkan lah wasir tadi tu kan. Kita masukkan. Lepas tu korang tengok benda ni kan. Benda ni dia ada macam rumah getah dia. Rumah getah dia tu mesti ngadak atas. Dia boleh terlepas ke atas. Maknanya berpada-pada lah kalau korang nak adjust benda tu. Tu lap sikit. Sebab dia dah ringan kan. Tadi kan dia berat kan. Kita nak pusing pun dia dah berat. Lepas tu kita masukkan klip yang baru. Klip yang baru tadi ke belah atas macam ni. Macam ni. Klipnya kat sini. Okay, jadinya yang ini dah siap. Tu kita tengok getah dia. Getah dia dekat sini getah dia akan duduk dekat dalam longkang tu kan. Dia duduk dalam longkang tu lah. Tapi aku tak nak pasang dulu. Sebab benda ni susah nanti nak pasang. Barang-barang buangan ni kita letak jauh sikit. Okay, lepas tu ni kau pasang gitu. Kau letak minyak sikit. Jangan banyak-banyak. Dia ada basah je. Lepas tu benda ni spring dia masuk dulu. Okay, spring dia masuk dulu. Lepas tu kita tekan je. Kan dia boleh main. Tadi dia jam. Wow. Okay, barulah kita pasang dia punya benda ni. Nak pasang ni yang susah. Kita kena tekan benda. Klip ni biasanya keras. Memang susah nak masuk. Kalau nak buka dia senang je.
Buka tu kita boleh pakai screwdriver tadi tu kan. Nak pasang ni susah bang. Lepas tu korang ketuk je klip tu, masukkan dia. Kalau ada vice senang. Vice yang tempat cepit tu kan. Kalau macam aku vice tak ada kat rumah. Vice apa benda. Okay, lepas tu kita ketuk lah sama rata. Dia dah masuk dalam longkang dia. Okay. Okay, lepas tu korang pasang nut ni. Nut ni pasang. Oh, korang pasang benda ni. Okay. Dah siap lah kan? Kita nak tukar benda ni kan. Aduh. Jadinya dia boleh main macam gitu dekat sini pun angin dia kuat dah nanti. Dia sistem brake ni kan, dia tolak kena kuat. Bila kita tarik ke belakang ni pun angin yang sedut tu kena kuat. Dia kena dua-dua side tu kuat. Kalau satu side je tak kuat, maknanya kita tak boleh bleeding. Sekarang kita cerita pasal benda ni pula. Benda ni aku takut. Benda ni biasa skru 2 ni dia jam. Tapi yang ini aku tak tahu dia jam ke tak jam. Geram aku. Tu lah, nak mengending je kucing aku ni. Ya Allah, hai. Bukan ni. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa benda ni ketat tau. Kadang-kadang sampai jam, sampai tak boleh nak buka. Nak tukar minyak hitam Sekejap jadi kita buka dulu. Ayam ni dah masuk ayam kencing je. Oh. Saya pergi dulu. Oh. Okey. Sekejap Okey, jadinya kita buka dulu benda ni. Nasib baiklah skru ni 2 ni dia tak jam. Dia selalunya jam tau. Okey. Lepas tu macam mana kita nak keluarkan benda ni? Piston ni. Piston ni biasanya yang aku keluarkan, aku tutup skru ni. Skru ni aku buka. Skru ni aku buka. Lepas tu kita tembak angin dalam ni. Tengok dia boleh keluar. Kadang-kadang dia tak boleh keluar. Kadang-kadang dia jam. Sebelum korang tembak angin tu, korang kena alas kain tu dekat lubang dia, ataupun plastik. Okay. Tapi sekarang aku try alas kain dulu. Dalam ni aku akan letak spana. Sebab bila dah tak ada pad disc, kalau tak ada spana ni, nanti aku takut piston dia tu keluar tak sama rata. Jadinya nanti susah kita nak buat balik. Sebelum dia menyusahkan kita, kita mencegah dia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ada harapan jam ni babe. Memang tak keluar langsung. Tak nak keluar skru ni pun kadang-kadang jam juga ni. Ni kita try buka dulu tengok. Oh, selamat tak jam. Jadinya kita try ikat yang ni, matikan. Tembak daripada sini. Kita tengok piston dia keluar tak. Kalau kau tengok sebelah aja keluar kan, maknanya sebelah ni dia jam tau. Sebab tu aku sendal benda ni. Bila yang kita sendal benda ni, nanti yang satu tu dah keluar habis, dia akan paksa juga keluar yang lagi satu tu. Nampaknya satu tu tak nak bergerak. Jam teruk tu. Jadinya kita sambung. Kejap lagi aku nak tukar minyak hitam jiran aku kejap. Okay, jadinya sekarang kita sambung kerja. Sekarang ni aku tukar minyak hitam. Minyak hitam motor jiran aku. Okay, jiran aku tengah buat pump tu. Kejap lagi abang ni datang tukarkan minyak hitam. Motor ni aku restore hari tu, Wave 125.
Wave 125 ni kan, di antara orang cakap motor yang apa, yang tahan lah. Di antara motor yang 4 stroke yang tahan enjin dia. Senang cerita, kalau macam korang ada motor Wave 125 tersadai, berbaloi lah untuk korang bikin motor tu untuk bawa pergi kerja kan. Jadinya berbaloi. Sebab Wave 125 ni enjin dia tahan. Sekarang kita tengah tunggu dia punya minyak turun sampai habis. Okay, minyaknya agak pekat Pasal tak overhaul motor ni. Motor ni aku buat top set lah, tak silap aku. Top set pun aku tak ada buat kot motor ni. Motor ni aku cuma tukar auto kelas. Motor ni aku tukar auto kelas dia. Ada video motor ni ada kat dalam, yang masa aku tukar auto tu kan. Video ni ada kat dalam tu. Betul lah. Aku buat auto, aku buat bahagian luar je. Top set tak kacau. Tapi minyak dia macam pekat. Man. Janjikan aku tengok dengan pipi aku ada seletip ni kan. Agak pelik, dia kata Zam ni buat apa. Abang ni dia ada 2 motor. Satu motor Wave 125, lagi satu dia Solaris, skuter Solaris. Jadinya aku servis dua-dua motor dia. Okey, cerita pasal minyak hitam. Kita takkan boleh tahu buang minyak hitam tu. Contohnya minyak hitam ni kapasiti dia 800 kan. Okey, contoh kita buang minyak hitam, yang keluar tu takkan 800. Sebab akan ada minyak hitam lama yang tersekat dekat casing enjin. Jadinya korang jangan tuang tu terus 800. Tuang sikit-sikit. Lepas tu korang check dia punya tahap minyak lah kan. Kalau macam motor macam gini okey lah, dia ada tempat sukat. Kalau macam motor double R lah selalu aku tengok. Dia sebab apa tahu dia jadi macam gitu. Sebab korang kalau double R, korang dah habiskan minyaknya dah habis. Lepas tu bila korang tuang tu 800. Lepas tu nanti sampai tertutup kaca dia. Sebab minyak hitam kita kalau kita buang, dia takkan keluar 800 dia keluar. Dia mesti akan tinggal kat dalam tu sikit. Anak abang jiran aku ni bawa 2 motor. Jadinya dia cakap aku, videonya hari ni masukkan ni. Aku cakap lah, videonya hari-hari aku masukkan. Aku cakap kat YouTube. Jadinya hari ni dia tengok video dia dekat ni kat YouTube. Sengitkan motor dia. Ini je lah salah satu cara nak mengeluarkan minyak-minyak dia tu. Lepas sengit sebelah sini, sengit sebelah sana pula. Kita keluarkan minyak lama semampu mungkin lah. Kalau nak keluarkan 100% tu pada aku, dia memang susah. Dia memang susah lah kalau kita nak keluarkan semua. Memang tak mungkin yang pada aku. Lain nak kita overhaul. Kita overhaul tu dah terang-terang kita buka kan. Kita buka sampai habis, jadinya dia akan keluar. Okey, cerita pasal pasang skru ni okey lah, kalau pada yang minat motor lah, kalau baru-baru nak belajar buat motor kan, pada aku, kalau korang nak pasang skru, jangan biasakan korang tengok skru yang korang nak pasang tu. Faham tak maksudnya? Maksudnya korang pakai rasa tau. Korang rasa lubang tu kat mana, lepas tu korang pasang skru tu. Jangan macam kalau korang nak, contoh macam korang nak pasang skru minyak hitam ni kan, korang tengok skru tu macam itu. Jangan biasakan macam itu. Korang biasakan pakai diri rasa. InsyaAllah lah, bila korang pakai diri rasa, kerja korang tu lagi cepat. Lepas tu skru ni kan, kepada yang dah selalu bikin motor kan, pada yang dah selalu bikin motor, kita tengok je, kita dah tahu kan, oh ini skru 8, oh ni skru 12. Jadinya kalau baru-baru nak bikin motor, korang kena belajar benda tu dulu. Benda tu orang cakap paling utama lah. Tapi pada aku, bab pasang tu memang dititik beratkan lah. Korang nak pasang, korang jangan tengok skru. Korang rasa je skru tu Contoh benda-benda yang macam kita tak boleh nak rasa, jangan tengok skru kan. Contoh macam skru minyak hitam, skru peminjak kaki bawah, skru exhaust, macam itu lah. Benda-benda skru-skru yang macam itu, tempat-tempat yang kita tak nampak. Tempat-tempat yang kita tak nampak tu, kita jangan tengok. Jangan tengok macam gini. Bila korang tengok kan, sebenarnya lagi susah. Biasakan diri dengan tak tengok benda tu. Ambilkan minyak hitam tu.
200, 300 macam tu. Jangan tuangkan semua. Sebab bila motor kita ni minyak hitamnya terlalu banyak, nanti boleh menyebabkan motor kita sebu tau. Sebab apa dia sebu? Sebab kalau kau perasan dekat motor kita, dekat atas enjin tu kan, dia akan ada satu hose minyak hitam. Sebenarnya itu nafas untuk enjin kita tau. Contohnya macam aspire lah. Kalau korang isi minyak lebih, nanti bila korang rem motor korang, nanti minyak hitam tu blow tau, lalu pipe tu. Jadinya bila jadi benda macam itu, maknanya minyak hitam korang tu korang isi lebih sangat. Kita tukar minyak hitam Avantis pula. Belum nak belanja ke? Malas. Aduh, duit raya banyak dapat, belanjalah ke Zam. Kau minyak hitam Avantis pula. Aku kalau ada anak jiran aku ni, sebab depan rumah aku ni, akak ni dia jaga budak. Jadinya anak-anak yang akak tu jaga, dia baik dengan aku. Nanti dia cakap, Uncle Zam dah makan. Uncle Zam dah makan. Uncle Zam dah solat. Macam-macam dia tanya dia. Biasalah budak-budak. Okay, jadinya Avantis ni, dia punya skru dia 17. 17 kita buka tu. Okay. Kita keluarkan sikit pipe brake dia tu. Dia sebenarnya nak senang skuter ni, korang time nak buka minyak hitam tu kan, korang stand satu korang buang minyak hitam dia, barulah korang stand 2. Sebab stand 2 dia tu, dia jejak. Stand 2 dia jejak dekat tempat minyak hitam. Maknanya bila korang buang minyak hitam tu kan, nanti minyak hitamnya tak jatuh dekat dalam bekas lah. Tadi aku tak check lah aku punya suara okey tak okey. Aku just letak mikrofon dekat sini, lepas tu aku rakam. Tak dia okey suara. Ni tempat buang minyak gearbox dia punya skru. Nut 10. Minyak hitam dia nut 17 Kebanyakannya motor memang 17 lah. Kebanyakan. Tapi kalau LC, tak silap aku LC 19. Banyak mak rempit tu sini. Motor punya bawa budak perempuan. Aduh. Jadinya getah dia tertinggal kat dalam. Aku dah kena mandikan tangan aku kat dalam minyak ni. Ya Allah. Tapi dia ada macam jaring ni. Okay, potong. Jangan lupa pasang benda tu kan. Baru korang pakai bateri ke apa, pakai bateri lah. Sebab benda tu senang rosak. Bila korang tu pakai bateri, aku takut nanti dia punya benda tu rosak lah. Dia punya terik tu rosak. Jadinya korang pakai tangan dulu, baru pakai bateri. Sekarang kita tukar dia punya minyak gearbox pula Okay, kita tukar dia punya minyak gearbox 10. Aku tak nak dia jatuh dekat dalam minyak hitam. Nanti berbanjir-banjir tangan aku. Okay, jadinya ni skru dia panjang. Macam biasa korang pakai tangan dulu sikit. Kalau minyak gearbox dia, kita senang tau nak masukkan. Sebab botol dia tu, dia muncung tajam. Dia kan, kalau macam kita ejar rantai ni, bila kita ejar rantai, kita tarik kan tayar tu ke belakang. Okey, pertama sekali bila kita dah tarik tayar ke belakang, memang rantai jadi tegang kan. Itu satu. Yang keduanya, brake kita akan jadi dah auto teradjust ke depan. Sebab bila kita tarik ke belakang, benda ni dia akan jadi ke depan macam tu. Sebab kita dah tarik macam ni, maknanya batang tu, benda ni dia akan ke depan sikit. Jadinya korang kena check balik lah brake tu, dia okey ke tak okey ke. Lepas tu kalau kita ejar rantai, kalau kita naik seorang, rantai tu lain. Kalau kita naik dua orang, rantai tu lain. Kalau kita naik dua orang, rantai tu akan jadi makin kendur daripada yang kita naik seorang. Jadinya rantai tu pun penting juga tu. Okay, jadi kita dah siap dah buat dua-dua motor ni. Kita dah start motor ni. Solaris. Okey. Dah lang-alang ada dekat sini. Kalau korang tengok kat sini dia ada eco ni kan. Okey, maksudnya eco ni
Kalau time kita jalan kan, nanti dia akan keluar tau lampu eco ni warna hijau. Kalau kita bawa dalam 20, 40, eco tu keluar. Okey, apa jadi kalau macam eco ni tak keluar? Eco ni tak keluar bila korang bawa laju tu, bermakna minyak korang dah tak save lah. Senang cerita, eco tu macam ekonomi jimat minyak. Lampu tu mati bermakna minyak korang dah tak jimat. Okey, jadinya inilah yang selalu tengok video. Dah besar nak jadi apa? Dah besar nak jadi apa? Doktor. Jadinya kena belajar pandai. Orang kaya depan rumah aku. Jadinya ni lah motor yang aku restore hari tu. Aku tak tunjuk lagi. Tu ni aku tukar dia punya cover set, sport rim, exhaust tu aku polish balik je tu. Casing tu aku spray balik. Fork depan aku tukar baru. Lagi apa lagi semualah. Inner tu semua tukar baru. Lepas tu starter dia masa tu tak boleh pakai. Starter dia pun aku repair. Nombor pelet pun tukar baru. Cover rantai aku pasang. Sober belakang tukar baru. Cover rantai tu masa tu tak ada. Jadi tukar cover rantai baru. Tapi exhaust je lah yang pakai balik. Sebab exhaust kan mahal kan. Kalau korang beli dekat luar pun exhaust baru, dia takkan dapat sama macam Aspire. Aspire paling ketara lah. Kalau korang beli exhaust second, bunyi dia tak sama macam exhaust standard original betul. Memang susah lah nak cakap kalau bab-bab original ni. Sambung buka piston yang jam ni, tak tahulah apa nasib. Biasalah projek ni kadang-kadang dia ada sampai satu tahap tu, kadang-kadang dia akan menyebabkan kita tergendala punya kerja-kerja kita. Jadinya kita kena fikir macam mana nak keluarkan piston satu ni pun. Pasang benda ni, aku akan tembak angin dekat situ. Okay, kita try tengok macam mana. Nak ketampar. Live kau rakam je live. Tak buat live lah itu. Bayar. Awak tak lalu bang. Saya tak lalu bang. Siapa awet kau? Kau dah awet pula kau. Hoi, jadinya jam teruk. Okay, jadi kita keluarkan benda ni dulu. Banyak juga koma ada satu jam. Daripada satu je dah. Okay, kita keluarkan dulu benda tu. Baru nampak dia siang ini ni jam ni. Betul-betul dugaan lah bang. Jadinya kita kena keluarkan juga benda ni, walau macam mana sekalipun. Sebab kita nak servis benda ni kan. Jadinya kita kena keluarkan. Dia tak nak terkeluar bosku. Jadi aku try cepit pakai plier grip. Aku tak ada W40 dah habis. Jadinya tak boleh lah nak spray W40. Biasa aku akan spray W40 kat dalam tu. Kita akan try main-mainkan dia. Bagi piston tu bermain kat situ dulu. Allahu Akbar. Ketat sungguh bukan main-main ni. Nampaknya boleh keluar. Ya, boleh. Alhamdulillah. Dia telah pun tercabut di sini. Jadinya kita memang kena buka lah benda ni. Tapi kalau nak cepit tu janganlah sampai ujung. Korang cepit yang ujung-ujung je. Sebab tak nak mencalorkan besi tu kan. Lalu terkeluarlah ia berdua. Okay, aku kalau boleh aku tak nak tukar dia punya getah dalam tu. Sebab getah dalam tu dia original. Dia original dengan lokal ni tak best. Yang lokal ni tak best.
Dia punya sedut dia tak best. Jadinya kita basuh pakai disc brake apa? Motor mana? Ya Allah hai. Ha. Satu getah ni korang tak boleh basuh pakai minyak petrol tau. Sebab minyak petrol dia tajam. Jadinya kalau pakai minyak petrol nanti dia kembang. Sebab tu ni aku pakai minyak diesel ni. Korang berus sikit gigi dalam ni. Kaki dia ni getah dia korang buka dulu. Ni dia antara sebab-sebab dia jam juga ni. Dia minyak grease ni yang jahat ni. Dia takkan kering. Dia takkan hilang, tapi dia akan kering. Bila dia kering, itu yang membuatkan benda tu jam tu kadang-kadang. Jadinya nanti kejap lagi ni kita akan gosok pakai kertas pasir. Okey. Sekarang kita tembak angin. Ini learning. Lepas tu nanti kita tukar learning brake motor tu. Ini nak ikutkan nak kena tukar ni brake ni. Tapi aku rasa aku tak boleh pasang. Aku boleh servis je hari ni. Sebab aku rasa aku nak tukar pedis dia. Pedis dia dah teruk. Pedis dia dah nipis. Jadinya aku pakai kertas pasir 1500 untuk aku gosok barang-barang yang ada kat sini. Macam piston ni kan. Jangan pakai kertas pasir kasar sangat. Sebab benda ni dia tak boleh kasar. Benda ni dia kena licin lah. Dia macam fork juga. Bila dia kasar, nanti minyak leaking. Bila minyak leaking, dia akan mengganggu sistem brake kita lah. Brake kita ni memang selalu jam. Tapi itulah kalau bab nak tukar pump kit yang ini, kalau dia selagi dia masih okey, kalau korang dah buat macam ni kan, lepas tu korang masukkan pistonnya, dia masih lembut untuk masuk. Sekali lagi tu korang tak payah tukar. Sebab getah tu kalau dah tukar, dia senang rosak. Getah ori dengan getah lokal ni memang jauh lah beza dia. Okay. Lepas tu kau letak minyak sikit. Jangan banyak-banyak. Hei, itu kucing siapa? Kucing abang depan tu. Ha? Boleh. Dia bukan repair, dia servis abang. Dia memang boleh pun repair. Ada jual lah barang-barang dia semua. Tapi ni saya try servis dulu. Tolak benda ni masukkan. Ketat lah. Jadinya nak tak nak kena tukar juga getah. Kita kena tukar barang ini. Jadi aku akan buka balik. Wah tu kan, dia ada dua getah tu. Getah tu dah kembang. Kita keluarkan o-ring tu. O-ring yang dekat dalam tu kan. Korang congkel benda tu keluar. Satu, dia ada empat. Dua besar, dua kecil. Kau dengar tu, roti. Jadinya tak ada maaf bagimu. Kita kena tukar. Benda ni kita kena tukar. Okay, getah ni geng yang aku cakap dia dah kembang. Getah ni dah kembang. Jadinya kita kena tukar getah ni. Okay, macam ni kan. Dia punya bibir-bibir dia tu dah tak cun. Jadinya kita kena tukar. Rosak pump kit dia je. Rupanya pump brake dia pun rosak.
Hei, jadinya tak boleh settle lagi ni. Nanti sebab kedai sekarang pun tutup awal. Dia tutup pukul 8. Ini dah maghrib. Jadinya aku tak sempat nak beli barang tu dengan nak kemas panah banyak ni kan. Aku telan Panadol 2 biji Actifast, baru lega sikit kepala otak. Kalau tidak, pening lah kepala. Tak tahu lah pasal. Okay, jadi kita simpan barang-barang dia ni. Okey juga. Kita beli O-ring. Beli sekali pad dish ni. Pad dish ni tukar baru lah. Pad dish ni dah barai kan. Barang-barang buangan semua kita letak kat sana. Barang yang kita guna kita simpan. Gang, jadinya itu je lah hari ni punya cerita. Sampailah motor ni siap. Aku ingatkan boleh siap hari ni break dia. Lepas tu kita try motor ni.